Kalau koordinat, kalau ingat lagi, persamaan dengan Cartesian coordinates ataupun yang melibatkan kepada persamaan garis lurus antara paksi X dengan paksi Y. Okay. So, coordinates mostly dia akan pergi, cantik pula dia ni. Okay. Padam dulu. Mana nak buat garis lurus? Ada tak garis lurus? Tak ada garis lurus. Okay. Ambil straight line lah. Okay, lebih kurang lah straight line kat sini. Okay, tangan pun menggeletak sikit. Okay. So, straight line. Cartesian coordinates, clear? Kalau masih ingat lagi dekat SPM. So, dia akan pergi kepada paksi X and then juga paksi Y kat sini. Okay. Paksi X dan juga paksi Y. Okay, coordinates dia. So, bila katakan coordinates, so dia akan melibatkan 2 point. Okay. Maksudnya akan ada nilaian X dan juga Y. Okay. Sebagai contoh, diberi coordinates untuk point A. Koordinat A diberi nilaian 2, 3. Okay. And then coordinate B, nilaian dia adalah 4, 5 sebagai contoh. Okay, and then coordinate C diberi contoh dia -2, -4. Okay, so bila kita nak carikan coordinates, okay, nak tentukan coordinates, untuk tentukan koordinat, contoh untuk koordinat A, titik A kat sini, okay, dengan nilaian 2, 3. So, firstly, okay, saya tahu yang ni kebanyakannya dah hebat, okay, dah faham, okay, untuk basic kepada Y sama dengan MX tambah C ataupun persamaan garis lurus, okay. So, kat sini kita mudahkan, okay, titik tengah sebagai origin ataupun asalan dia. So, from the origin, pointing to the right. So kat sini akan ada nilai yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kat sini. And then to point Y, 1, 2, 3, 4 dan 5 lah dan seterusnya. So for point A, koordinat titik A kat sini, dia beri 2, 3. 2 bermaksud 2 pada paksi X. So 1, 2. So kat sini akan ada 2 dan paksi Y sama dengan 3. So dekat sini 1, 2, 3. So untuk koordinat 2, 3, so kita akan pergi kepada titik sini lah. Okay, X dia akan pergi kepada 2 dan Y sama juga dengan 3. So this one is coordinate ada titik A. Okay, koordinat titik A, 2, 3. And then pergi kepada titik B, koordinat 4, 5. Okay, mudah saja, just follow saja. So kat sini akan ada 3, 4, 5. So dia kata 4, 5 kat sini. So X sama dengan 4. So 4 kat sini kita naikkan line dia sampailah. And then untuk Y sama juga dengan 5, 4 dan juga 5. So 5 kat sini akan pergi point B kat sini. So point B. Okay. Antara A, point B and then akan ada pergi point yang ketiga ataupun point C. Untuk point C, -2, -4. Okay. So kat sini akan ada -1, -2, -3, -4. So untuk -4, dia akan pergi pada -2, -4. So dekat paksi Y, okay, negatif Y kat sini akan ada -1, -2, -3. So -2, -4. So satu lagi -4 untuk paksi Y. So kita buat -2, unjurkan, okay, and then sampai -4 kat sini, -4. So this one is pointing antara point yang ketiga iaitu point C. So this one is coordinate titik C. Okay, so yang ni melibatkan kepada koordinat. Okay, so kita nak buat pergi persamaan garis lurus. Okay, bila kata persamaan garis lurus, dia akan melibatkan persamaan yang kita panggil Y equivalent to MX plus dengan C kat sini. So kat sini Y merujuk kepada paksi Y dan juga X merujuk kepada paksi X. So kat sini akan ada M. So M ni adalah slope of the graph ataupun kecerunan bagi garis lurus tersebut. Sebagai contoh, okay. Sebagai contoh untuk persamaan yang melibatkan pada garis point A kepada point B. Okay. So point A kepada point B. Okay. And then lupa pula kat sini. Okay. Yang ni adalah slope ataupun kecerunan graf. And then C kat sini. C ni adalah kita panggil pintasan kepada paksi Y. Okay. Paksi Y. Okay. Untuk Y sama dengan MX plus C. So kita nak dapatkan persamaan garis lurus antara titik
A dan juga titik B. So antara titik A dan juga titik B kat sini kita nak dapatkan persamaan garis lurus dia. First sekali kita boleh dapatkan nilai kecerunan dia. Okay. So you can find the slope of the graph. So nak dapatkan slope of the graph, so kita boleh tentukan graf ataupun garis yang melibatkan antara titik D dan juga titik A dan dia akan bersambung. So secara grafikal ataupun secara garisan lurusnya, okay, so you akan dapat nilai satu pintasan pada titik 1 ataupun C. Okay, nilaian dia 1. And then yang berikutnya kita akan dapat slope of the graph. Okay, untuk dapatkan slope of the graph ataupun kecerunan untuk garis lurus ini, okay, so kita kena dapatkan nilaian dia dengan konsep paling mudah. Okay, boleh masih ingat lagi, so just refresh sahaja. So kita akan dapat nilai M, okay, kecerunan garis lurus sama juga dengan Y2 tolak dengan Y1, and then bahagi dengan X2 tolak dengan X1. Okay, so kat sini kita akan perasan, okay, point B is above to point A. So we can consider, okay, garis yang melibatkan antara titik antara A dengan B kat sini. So kat sini kita akan dapat satu point, okay. Kat sini ada satu point lagi. So kat sini akan ada delta Y, ini delta X. Maksudnya perubahan antara delta Y dengan delta X. So untuk kecerunan, dia adalah sama juga dengan beza antara paksi X dan beza untuk paksi Y bagi dengan paksi X kat sini. So you boleh kira, okay, so slope of the graph sama juga dengan Y2. So Y2 kita consider point B lah. So kat sini point B ni adalah X2 dengan Y1. Y2. So yang ni A adalah X1, Y1. So kita boleh letakkan kita punya. So kat sini akan jadi X1, Y1. Yang ni akan jadi X2, yang ni adalah Y2. Okay. So X1, Y1, X2, Y2 kat sini. So kita boleh dapatkan slope dia straight line sahaja secara mudah. So Y2 sama juga dengan 5. Okay. Tolak dengan Y1 sama dengan 3. And then bahagi dengan X2 sama juga dengan 4. And then tolak dengan X1 sama dengan 2. Okay. So dapatlah kat sini dia punya beza. 5 tolak 3 dapat 2. And then 4 tolak 2 dapat 2. Okay. So jawapan dia, kecerunan dia adalah positif 1. So ni adalah kecerunan graf bagi persamaan garis lurus Y sama MX tadi. Okay. Nilaian dia adalah 1. Okay. So nilai 1 untuk slope of the graph. So kalau kita tengok kat sini delta Y ni, okay, dia punya kotak, okay, yang pertama ni adalah satu kotak, and then ni adalah kotak yang kedua. So dua lah delta Y. Untuk X pun sama juga, okay, ni satu kotak, so kat sini ada dua kotak. Okay, dapat segitiga ni, so dapatlah kecerunan dia M sama dengan 1. So kita boleh masukkan dalam persamaan Y sama juga dengan MX plus C, Y sama juga dengan MX plus dengan C. Okay, so kita dah dapat Y sama juga dengan kecerunan dia adalah 1. So 1 kali dengan X, okay, and then plus dengan C. Okay, so kita boleh dapatkan nilaian, kita boleh gantikan, okay, nak dapatkan nilai C. Dalam nilai C kita boleh tentukan kecerunan dia, okay, kecerunan graf ni, okay, and then daripada kecerunan graf ni kita boleh dapatkan paksi C ni ataupun X ni kita boleh gantikan dengan satu nilai lah. Kita nak dapatkan nilaian C. Okay. Contoh nilaian C kat sini, kita boleh masukkan nilai X sama dengan 0. Okay. Okay. Kat sini, Y kat sini, you akan dapat nilaian. Kalau dalam persamaan ni, nilaian dia adalah 1. Okay, persamaan dia. Okay. So dalam persamaan tu you boleh masukkan. So boleh rujuk buka lah buku ataupun buku rujukan yang lain-lain lah. Okay. So daripada situ you boleh tentukan dia punya nilaian dia. So boleh buat masukkan persamaan. Okay. And then dalam persamaan tersebut you boleh tentukan nilai X sama dengan 0 dan Y sama dengan berapa lah. Okay. So kat sini C kat sini. So dia akan dapat Y sama juga dengan X plus dengan C kat sini. Okay.
Right. So C sama juga dengan, you boleh masukkan C sama dengan Y tolak dengan X. Okay. So you boleh tentukan nilai dia lah. Okay, kat sini nilaian dia kalau tengok dekat pada maksi ni, okay, pada nilai X sama dengan 0, Y adalah sama juga dengan 1. Okay. Kalau letak kat sini nilaian C dia, okay, Y sama juga dengan kat sini you boleh letakkan nilaian 0 juga. Okay. So kat sini C. Okay. So C adalah sama juga dengan Y kat sini. Okay, kita boleh dapatkan nilaian 1. Okay. So C tadi kita boleh gantikan dengan nilaian 1. Okay. So C adalah pintasan bagi Y. Okay, maksudnya C dengan Y kat sini dia akan ada nama dengan 1 juga. Okay. Kaedah lain yang boleh kita tengok selain daripada kaedah graf ni, so kita pergi pada contoh selanjutnya. Okay. So pada contoh selanjutnya. Okay, kita ambil set background bagi yang besar sikit. Okay. Alright, so kita buat contoh yang lain yang melibatkan sama dengan persamaan garis lurus. Okay. So kat sini dapatkan satu persamaan, okay, garis X, garis Y dan juga garis X. Okay. So kita dapatkan dua titik dulu. Okay. So persamaan dia bersama A sama juga dengan berikan koordinat contoh dia. Contoh nilaian 3 dan juga 5. Okay. And then B kita bagi nilaian contoh dia negatif 3 sama juga dengan negatif 4. Okay. Negatif 4 contoh. So negatif 4. So ada dua titik kat sini koordinat. Okay. So akan ada X dan juga nilaian Y. Okay. X dengan Y kat sini. So point untuk A, okay, carilah point untuk A kat sini. Untuk point A, you boleh cari bagi nilaian 3, 5. Okay. So 1, 2, 3 and then 1, 2, 3, 4, 5. So kat sini akan jadi 3 dan juga 5. So point untuk A adalah koordinat 3, 5. Bermaksud sini adalah X, sini adalah Y. Untuk koordinat B kat sini, okay, untuk koordinat B, so negatif 3, negatif 4. So kat sini negatif 1, negatif 2, negatif 3. Unjurkan ke bawah, next one negatif 4. 1, 2, 3, 4. So yang akan dapat negatif 4 kat sini. So this one is point for B. Okay, point untuk negatif 3, negatif 4. Okay, basic kepada koordinat dahulu. Okay, untuk dapatkan persamaan garis lurus. So daripada sini kita boleh buat line lah yang melibatkan antara titik A dan juga titik B kat sini. Okay, titik A dengan titik B. So kita boleh buat garis lurus. So nak cari yang melibatkan line ni. So kita boleh buat garis lurus ataupun tidak. Okay. Okay, pakai line sini. Okay, kita try buat lah. Okay, dia tak boleh nak pada garis lurus. Dan cara cakapan dia pun ada limit. Dia banyak paksa, dia tak ada nak. Okay, kita kena buat straight line sajalah. So, lebih kurang antara point sini dengan point ke sini. So, kita boleh buat graf dia lah. Okay, kita boleh buat line yang lebih kurang. Okay, so kita akan buat putus line. Mostly dia akan dapat garis yang lebih kurang lah. Dia tak tepat pun. Dia akan lebih kurang pergi kepada garis sini. Okay. So ada pembetulan sikit kat sini. So kita padam sikit. Okay. Secara logiknya. Okay. Ni estimate lah. Lebih kurang garis dia. So kita boleh tentukan dia punya kecerunan graf dia. Okay. Antara point. So kita boleh cari slope of the graph. Dengan tentukan. Okay. Y2. Tolak dengan Y1. Bagi dengan X2. Tolak dengan X1. So slope of the graph. You can dapat. So A dengan B. So kita consider point A adalah ini adalah X2, sini Y2, kat sini adalah X1, Y1. So gantikan dalam persamaan. Y2 sama juga dengan 5 tolak dengan Y1. Y1 negatif 4.
So, dalam kurungan negatif 4 bahagi dengan X2 sama juga dengan 3. And then tolak dengan kat sini X1 sama dengan negatif 3. So, hasil dia adalah sama juga dengan 5 tolak 4. So, ia akan dapat 9. And then 3 tolak 3, ia akan dapat 6. So, slope of the graph sama juga dengan kita permudahkan atau simplify dengan nilaian kat sini bahagi dengan 3. So, 9 dengan 3. So, kita akan dapat 3 per dengan 2. Okey, bahagi dengan 3, bahagi dengan 3 dapat 2. So, 3 per 2 ataupun 1.5. So, dalam persamaan ni, Y sama juga dengan MX. Okey. Plus T, kita boleh masukkan persamaan Y sama juga dengan 1 ataupun 3 per 2X plus dengan T. Okey. 3 per 2X sama dengan plus dengan T. Okey. So, boleh masukkan nilai kat sini lah. Okey. Itu adalah contoh yang melibatkan kecerunan graf. Okey. Mama Azri ada. Ada tak kerja? Ada buat tak? Kena panggil kamu. Kena ambil soal. Saya buka jumpa dengan soalan. Alright, so kita try bina persamaan garis lurus, bukan persamaan garis lurus. Kita buat graf, okay, berdasarkan dengan persamaan yang diberi. Okay. So, persamaan garis lurus diberi. So, kita boleh dapatkan nilai. Kalau kita tengok kat sini, graf dia, okay, pintasan X dia, pintasan Y dia kat sini sama juga dengan kosong. Okay, pintasan dia adalah sama juga dengan kosong. Okay, untuk contoh yang ketiga, okay, set background, kita besarkan sikit. Okay. So, untuk persamaan yang melibatkan kepada contoh diberi, okay, dengan persamaan dia. Alright, so Y sama juga dengan negatif 4X campur dengan 5. So, diberi persamaan garis lurus, Y sama dengan negatif 4X plus dengan 5. Okay. So, daripada sini kita boleh tentukan daripada general equation, from the general equation atau expression, Y is equivalent to MX plus dengan C. So, automatically kita boleh dapatkan kecerunan graf ni adalah sama juga dengan negatif 4 dan pintasan pada paksi Y adalah sama juga dengan 5, positif 5 lah. Okey, ini daripada persamaan yang asal. Okey. Selain daripada tu, contoh diberi persamaan dengan 3X, okey, plus dengan 4Y sama juga dengan 12. Okey. Diberi contoh persamaan kat sini. Okey. So, kita boleh permudahkan. Okey, rearrange. So, sama juga dengan 12 tolak dengan 3X. Kita bawa ke sini. So, automatically akan jadi negatif lah. Negatif 3X. So, kat sini kita buat persamaan yang maksudnya dia mesti standardized untuk Y sama dengan MX plus dengan C. Kita cuba untuk set sama juga Y sama juga dengan MX plus C. So, daripada kat sini kita nak jadikan perkara rumus dia adalah Y. Okay. So, kat sini 4Y kita dapatkan daripada 12. Okay. So, rearrange X kat sini. So, kita boleh rearrange equation ni. Duduk dekat sini, so jadi negatif 3X plus 12. So, dah hampir lebih kurang Y, X dekat sini dengan C. Okay. So, kita nak permudahkan lagi. Okay. So, Y. So, dah dapat Y. And then, kita turunkan ke bawah. Okay. Maksudnya 4 ni kita bawa ke bawah. So, dia akan bahagilah. Okay. So, jadi negatif 3X plus dengan 12 bahagi dengan 4. Okay. So, Y sama juga dengan negatif 3X bahagi dengan 4 plus dengan 12 bahagi dengan 4 kat sini. Sebab pembawah dia sama, denominator dia sama. Okay. And then kita boleh pecahkan dia. Sebab apa? Pembawah dia adalah sama. So, kita boleh simplify. Y sama juga dengan negatif 3 per 4X. Bermaksud slope dia adalah negatif 3 per 4. Dan juga dia punya pintasan pada paksi Y. Okay, sama juga dengan 3. So, Y sama dengan MX plus C kat sini. Okay.
So seterusnya kita pergi tengok contoh seterusnya. Okey. So bila diberi persamaan, contoh diberi persamaan garis lurus yang lain, okey, 3x plus dengan 2y, okey. And then plus 7 sama dengan kosong. Okey. So kat sini kita boleh dapatkan nilaian pintasan dalam garis lurus tersebut yang mana y sama juga dengan mx plus dengan c. Kat c ni adalah pintasan pada paksi y. So kita boleh dapatkan pintasan pada paksi y dengan dapatkan dia punya persamaan. Okey. So kita susun persamaan dia untuk dapatkan 2y sama juga dengan negatif 3x. Okey, bawa ke sana, and then 7 pun bawa ke sana. So ni dapat positif 3 jadi negatif 3. So positif 7 bawa ke sini jadi negatif 7. So kat sini akan jadi 2y negatif 3x tolak dengan 7. And then y sama juga dengan kita dapatkan perkara rumus dia ataupun sebutan x kat situ. So bahagi dengan negatif 3x per 2 tolak dengan 7 per 2. Okey. So dapatlah bentuk dia y sama juga dengan negatif mx plus c. Kat sini dapat negatif kecurunan negatif. So kecurunan negatif bermaksud graf dia berbentuk kalau kat sini kecurunan dia positif, kalau line dia ke arah bawah, okey, kat sini kecurunan dia adalah negatif m. So kalau kat sini ni adalah positif m yang melibatkan pada kecurunan graf lah. Okey. So dia boleh juga jadi dekat kawasan sini, bermaksud dia akan merentasi line kat sini. So this one is what we call negative slope, negative m. Slope dia adalah negative value. So dapatlah nilai C, pintasan dia negatif 7 per 2. Okey, negatif 7 per 2. Alright, so kita dapatkan persamaan melalui koordinat. Okey, persamaan melalui koordinat. So given a coordinate, okey. Okay, pergi pada step background. So kat sini kita diberi dua koordinat, okey. So from the coordinate, okey. So titik dia ataupun koordinat dia diberi titik yang pertama A equivalent to negatif 3, negatif 4, negatif 4, and then 2, okey. And then berikutnya dengan kecurunan 3, okey. So persamaan ni ada kecurunan dia, M dia adalah sama juga dengan negatif 3 diberi. Okey. Ini adalah point A. And then untuk point B diberi, okey, titik, okey, titik P, okey, dengan nilaian koordinat negatif 2, negatif 3. And then titik Q diberi nilaian, okey, 1 dan juga 9. Okey. So kita nak dapat pintasan bagi nilaian yang merujuk kepada persamaan garis lurus. Okay. So all the line, okay, akan melalui ketiga-tiga line ni. Maksudnya line garis lurus ni akan melalui A, dia akan melalui P, dia akan melalui Q. Yang tiga-tiga line ni dia akan bertemu pada satu garis lurus kat sini. Okay. So dia bukanlah bentuk straight macam ni. So dia akan ada bentuk graf dia lah. Okay, so kita boleh lukis bentuk graf dia dahulu. Okay, so dengan melukis bentuk graf tu lebih mudah lah. Okay, untuk imagine ataupun kita memudahkan dia lah. Okay, kecil sangat. So kita terus kembali. Okay, so kita boleh dapatkan pintasan pada paksi X dahulu. Okay, so M sama dengan negatif 3, X sama dengan negatif 4. Okay, M sama dengan negatif 3. Okey, kat sini M sama dengan negatif 3, X sama dengan negatif 4. Okey, so akan dapat nilaian kat sini, kita boleh dapatkan pintasan dia berapa. Okey, so daripada Y sama juga dengan MX plus dengan C kat sini, Y equal to MX plus C. Okey, so boleh tentukan yang mana yang pertama kat sini. Kita akan dapat Y sama juga dengan M sama dengan negatif 3X plus dengan C. Okey, so pada titik C kat sini,
kita nak tentukan nilaian C. Okey, nak dapatkan nilaian kat C kat sini. So kita ada koordinat negatif 4 dengan 2 kat sini. Pada paksi pada nilaian X negatif 4, Y dia adalah 2. So dia akan masukkan. So kita gantikan nilai X sama dengan dalam koordinat ni. Okey. So dalam persamaan ni kita boleh gantikan dalam koordinat ni. So diberi negatif 4 kat sini, Y sama dengan negatif 4. Okey, ataupun kat sini masukkan, gantikan negatif 4 dengan 2 dalam persamaan ni. Maksudnya X sama juga dengan negatif 4. Okey. Y sama juga dengan 2 kat sini. Okey, kita gantikan dalam persamaan. So Y sama dengan 2, negatif 3X plus X ni kita boleh gantikan dalam persamaan lah. So X ni kita gantikan tadi negatif 4. Okey. So plus dengan C. So kat sini kita boleh dapatkan nilai C kat sini. Okey. So kat sini akan dapat okey. Okey. So C bila pindah ke sebelah ni akan jadi 2 positif 12 plus dengan C. Okey. So kat sini 2 bawa ke sebelah, so jadi 2 tolak 12 dan sama dengan C. So C adalah sama juga dengan 2 tolak 10. 2 tolak 12. So hutanglah 10. So pintasan pada paksi X adalah sama juga dengan negatif 10. So persamaan untuk garis lurus ini adalah sama juga dengan Y sama juga dengan MX plus dengan C. Okey. So persamaan dia adalah Y sama juga dengan negatif 3X plus, dia bukanlah plus, sebenarnya dia adalah jadi negatif 10. So ni adalah persamaan garis lurus tersebut. Okey. Maksudnya daripada persamaan ni kita boleh tentukan pintasan dia. So kalau pergi balik kepada soalan yang pertama tadi, yang awal-awal, okey. So pergi persamaan awal-awal ni, okey. So kita boleh tentukan daripada titik-titik kat sini, nak tentukan C kat sini, kalau kaedah yang ni dia akan tergantung. So kita tak tahu. So kita boleh masukkanlah koordinat yang pertama. Contoh dia dekat sini garis antara A dengan B. So daripada point A, okey, kita tahu nilaian dia adalah 2 dan juga 3. So boleh masukkan dalam persamaan. So Y sama juga dengan X 1 ataupun 1X lah. Dia sama dengan X plus C. So masukkan persamaan kat sini. Y sama juga dengan 3. Okey, ni X sama dengan Y. Y sama dengan 3. And then untuk nilaian X, okey, sama juga dengan 2. So plus dengan C. And then kita dapat C sama juga dengan 1. So automatically kita akan dapat pintasan, okey, pada persamaan ini sama juga dengan Y sama juga dengan nilaian dia X plus 1. Okey, ataupun Y sama juga dengan MX plus dengan C. So kat sini kita dapat pintasan dia 1. So daripada graf ni pun kita dapat pintasan dia adalah nilaian 1. Okey. Untuk berikutnya yang kat sini, okey, kita boleh tentukan dia punya pintasan, okey. Adakah sama dengan 0? So kita boleh gantikan dalam persamaan yang kita dapat ni, Y sama dengan 3/2 X plus C. So boleh gantikan Y sama juga dengan 3/2 X plus dengan C kat sini. Okey, kita boleh pilih antara point A ataupun point B. Dua-dua akan dapat jawapan yang sama. So kita try dua-dua lah. Okey, first sekali kita gantikan koordinat A dalam persamaan tersebut. Okey, kat sini Y sama juga dengan 5, sama juga dengan 3/2 kali dengan X ni adalah 3 kat sini, plus dengan C. So C yang akan dapat adalah sama juga dengan, okey, okey, kalau tukar kat sini, so dia akan jadi 5 sama juga dengan 3, 9. So dapat 9/2 plus dengan C. So C sama juga dengan 5 tolak 9/2. Okey, hopefully yang ni semua tak ada masalah untuk tolak. Okey, sebab ni adalah basic math. Nak tolak ni. Okey. So kaedah paling mudah kita samakan pembawah dia lah. Okey. So kat sini dia akan jadi 10/2 tolak dengan 9/2. Jangan tanya saya macam mana 5 ni boleh jadi 10. Okey. Sebab kita dah, kalau kita pecahkan ni ataupun kita potong ni, still kita akan dapat jawapan 5 juga.
Okey, kita nak samakan pembawah dia ataupun denominator dia kita samakan. So kat sini dia akan dapat nilaian C. So 10 tolak 9, okey. So bila 10 tolak 9 kat sini, okey. So you akan dapat jawapan dia untuk C adalah 1/2. C adalah sama juga setengah. So dalam persamaan ni garis ni adalah salah lah sebenarnya. Okey. Sebab dia tak melalui titik asalan ataupun dia tak melalui origin kat sini. Dia hanya melalui pintasan pada nilaian positif setengah. Okey, dia melalui positif setengah. C dia adalah melalui positif setengah. So kita buat uji kaji untuk bila kita masukkan titik B pula dalam persamaan ni. Yang ni masukkan titik A. So sekarang kita masukkan titik B. Adakah kita dapat pintasan yang sama? Okey. So Y kita masukkan nilaian dia negatif 4. Kat sini negatif 4. Sama juga dengan 3/2 kurungan kali dengan X. X sama juga dengan negatif 3. So negatif 3 plus dengan C kat sini. So bila dapat C, kita permudahkan negatif 4. 3 kali negatif 3, 3 kali negatif 3 dapat negatif 9 per dengan 2 plus dengan C. Okay. So daripada sini kita permudahkan negatif 4. Okay, bawa ke sebelah, kita bawa ke sini. Negatif automatically akan jadi positif. Sebab dia dah bertukar kawasan. Okay, dia dah pindah ke sini. So persamaan sama juga negatif 8/2. Okay. And then plus dengan 9/2 kat sini. Okay. So sama dengan C. Dan bila kita permudahkan, kita tahu negatif 8 dengan 9. So dia jadi negatif, ni 8/2, sini 9/2. So dia akan jadi positif setengah. So C pintasan dia adalah setengah. So sama juga. Kalau you masukkan koordinat A ataupun koordinat B dalam persamaan garis lurus tersebut. Okay. So jawapan dia, yang ni yang kita lukis ni, bukanlah kita lukis, saya yang lukis ni sebenarnya adalah salah. Sebab apa? Pintasan garis C adalah pada point positif setengah. Okay. So dalam persamaan ni, sebenarnya persamaan yang betul adalah, kalau kita tulis, so Y sama juga dengan 3/2X plus setengah. Okay. So hopefully okay lah. Okay. So kalau ada soalan boleh tanya. Okay. Untuk setakat ni lah. Ada soalan ke nak tanya? Okay. Untuk attendance setakat ni hanya ada 9 orang sahaja yang isi. So hopefully boleh isi lah. Okay. Boleh isi. Alright. So isi kat situ. Ada 9 orang ya yang dah isi. Hopefully yang lain boleh isi lah. Okay. Sebab kat sini ada lebih kurang 14 orang. So untuk attendance hopefully okay lah. So copy, so tolong isi attendance you all pada hari ni. Okay. Alright. So kat situ saya dah bagi dekat link pada message. Okay. Ataupun ruangan chat. So you boleh klik untuk isi attendance pada hari ini. Okay. Seterusnya kita pergi lagi kepada perbincangan yang melibatkan kepada garis lurus. Okay. Soalan lah. Soalan yang lain. Okay. So bila kata kecurunan ni yang melibatkan kepada tadi garis ni dia akan melalui, okay, soalan yang last tadi yang kita bincang. Yang pertama, okay, garis ni mempunyai kecurunan negatif 3. Okay. So kita dapatlah tentukan pintasannya adalah pada negatif 10. Okay. So sekarang dikatakan garis ini akan melalui garis P dan juga garis Q. Bermaksud kalau graf ni negatif 3, sebagai contohlah, kalau bentuk macam ni, sketch ni. So kalau graf ni dia akan bentuk beginilah. Okay. So dia akan melalui point negatif 2, negatif 3 and then Q19 kat sini. Okay. So kita boleh tentukan graf ataupun line yang melalui pintasan yang sama lah. Okay. So tak apa, kita pergi kepada contoh ataupun garis lurus
Kita contoh yang lain, yang P dengan Q ni kita boleh buat persamaan. Paling simple kita buat persamaan dia macam mana, kita tentukan dia punya kecerunan graf dia dulu. Okay. So untuk P dengan Q, okay, kaedah yang sama, ada point P dan juga point Q, kena buat apa? Tentukan kecerunan dia dululah. So M, untuk soalan B, M sama juga dengan Y2 tolak Y1 and then X2 tolak dengan X1 kat sini. So Y2 kita consider 9 lah. Maksudnya Q ni sebagai titik kedua. So maksudnya 9 tolak dengan negatif 3 kat sini. So tolak dengan negatif 3 bagi dengan 1. Q1 tolak dengan negatif 2. So dapatlah kecerunan dia 9 campur 9, 3 dapat 12. So kat sini 1 tolak campur 2. So dapat dengan 3. So kecerunan garis ini adalah 4. Maksudnya garis kecerunan P dengan Q adalah pada positive line. Okay. So positive line, so kita dapat Y sama dengan MX plus T. So Y sama juga dengan 4X plus dengan T. So kat sini kita dapatlah bentuk graf dia. Maksudnya positive X, maksudnya dia akan ada menyebabkan garis ke atas. Dan tapi kita tak dapat tentukan lagi pintasan pada C. So kita boleh tentukan pintasan C macam mana? Dengan masukkan salah satu koordinat yang ada pada titik P dengan Q kat sini lah. Sama ada negatif 2, negatif 3 ataupun 1 dengan 9. Masukkan dalam persamaan. So kat sini kita boleh gantikan dalam persamaan negatif P, iaitu negatif 2 dengan negatif 3. Masukkan dalam persamaan tersebut. So Y sama juga dengan 4X plus T, gantikan. So Y sama dengan sini X, sini Y. So negatif 3 sama juga dengan 4 kali dengan X sama dengan negatif 2 plus dengan C kat sini. Okay, so C kita dapat negatif 3. Ni dapat negatif 8. 4 kali 2 negatif 8. Negatif 8 bawa ke sini jadi positif. Okay, positif 8 sama dengan C. So C adalah sama juga dengan positif 5. So C adalah sama juga dengan positif 5. So kat sini bermaksud C ni adalah pada point 5. Nilaian paksi Y adalah sama juga dengan 5. Okay. So persamaan ni akan dapatlah komplit persamaan dia. Y sama juga dengan 4X plus dengan 5. So ni adalah persamaan garis lurus antara titik P dan titik Q kat sini.